Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada R.S. Suzy. Dah lama kita tak dengar tentang R.S. Suzy ni. Sebenarnya kisah yang inilah, kisah yang ini dah lama di dalam simpanan Brother Fai. Cuma Brother Fai belum kesempatan untuk bercerita tentang kisah ini. Dikabarkan R.S. Suzy di dalam keadaan yang tidak berapa sihat lah. Dan beliau mengatakan kepada Brother Fai, beliau akan memberhentikan sementara untuk menunggu beliau sihat dalam penulisan beliau ni. InsyaAllah selepas beliau sihat dari sakit, beliau akan teruskan menulis. Jadi sama-samalah kita doakan agar R.S. Suzy sembuh dari kesihatan beliau dan akan terus menghasilkan karya-karya seram yang menarik. Baiklah saudara, tajuk kisah daripada R.S. Suzy pada malam ini, kisahnya bertajuk Tak Su. Mari sama-sama kita menghayati kisah ini. Hoi! Kan aku dah cakap duduk diam-diam. Kau ni degil lah. Aku nanti kasih kau makan lah. Nada tengking memecah suasana senja. Syarif, atau lebih senang dipanggil Arif oleh penduduk sekitar, kelihatan berada di salah satu pondok taman permainan kanak-kanak hujung deretan rumah kedai. Arif nampak comot, berseluar jeans lusuh dan singlet buruk yang merata koyaknya. Rambut Arif panjang, kusut masai dan wajah Arif hampir ditutupi misai dan jambang yang sangat lebat. Perwatakan dan penampilan Arif serupa macam orang gila atau matpad. Dia tidak dilahirkan seperti itu atau bukan kemahuannya jadi seperti itu. Lelaki selekeh berusia lewat 30-an ni adalah seorang yang berbadan tegap, kemas dan berkerjaya seketika dulu. Kisah silamnya dan kesilapannya adalah satu pengajaran bagi kita semua, dan di sini aku ingin mengongsikan siapa Arif sebenarnya. Rip! Amboi, laju benar kau jalan. Motor buruk aku ni pun tak boleh kejar langkah kau. Langsung tak toleh kiri kanan. Nak ke mana kau ni, Rip? Aku bawa dek ni jalan-jalan. Gagap. Arif hentikan langkah kakinya dan membalas teguran Fat. Siapa yang kau bawa jalan, Rip? Mana orang tu? Memandang sekeliling seperti mencari siapa yang dimaksudkan Arif. Dek ni, dia kawan aku. Sambil menunjuk ke arah kaki kirinya yang tidak beralas selipar, hitam dan berdaki. Fat adalah rakan sekelas Arif waktu sekolah tingkatan dan juga jiran Arif. Mengarutlah kau, Rip. Kau dan dunia fantasi kau ni. Dah nak pergi balik lah. Nak masuk waktu maghrib ni, Rip. Fat sebenarnya faham apa yang Arif maksudkan dek ni. Fat hanya senyum dan start enjin motorsikalnya terus berlalu pergi. Sebelum ni, Arif
merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya. Dia telah mengeluarkan produk kesihatan jenamanya sendiri. Produk kesihatan Arif mendapat banyak sambutan dari pelanggan yang berpuas hati atas hasil pencapaian masing-masing. Hasil pendapatan Arif sangat lumayan sehingga dia mampu membeli sebuah pacuan 4 roda mewah, mengubah suai rumahnya bertemakan konsep moden dan memberi kejutan kepada maknya menunaikan haji. Setelah beberapa tahun, perniagaan Arif dilanda badai. Hasil jualan tidak dapat mencapai target dan carta prestasi juga merosot teruk. Produk-produk kesihatan setandingnya tumbuh bagaikan cendawan. Pelanggan-pelanggan Arif telah berpaling tadah dan membuat keputusan untuk mencuba produk kesihatan dari syarikat keluaran produk kesihatan terbaru. Puas Arif cuba meningkatkan segala kekurangan yang ada pada produknya, tetapi masih tidak mendatangkan performa yang positif. Satu persatu aset peribadinya disita. Kenderaan mewahnya ditarik oleh pihak bank setelah tunggakan bayaran bulan melebihi 3 bulan. Rumah persinggahan Arif di sebuah pulau peranginan yang telah dibelinya juga telah disita. Pekerja-pekerja diberhentikan kerana tidak dapat membayar gaji. Semenjak detik kejatuhannya dalam bisnes, Arif jadi tak keruan, menghadapi tekanan perasaan dan akhirnya membuat keputusan di luar ajaran agama. Maaf cakap ya, Arif mula terpesong pada ritual-ritual pemujaan menggunakan khadam. Ya, khadam, sejenis jin yang dijadikan hamba suruhan manusia atas kepentingan nafsu serakah sendiri. Tiap Khamis malam Jumaat, rumah Arif dibaluti asap tebal di setiap penjuru dalam rumah serta kawasan laman luar rumah. Bau setanggi dan kemian menusuk deria hidu jiran tetangganya. Langsung tidak dipedulikan. Arif yang taksub dengan hal kurafat itu, Fat ingin tahu mengapa tiba-tiba kawan juga jirannya itu berkelakuan aneh baru-baru ni. Fat mula mengintai Arif di celah-celah dinding pembahagi antara rumahnya dan Arif. Kedengaran Arif sedang membaca sesuatu di dalam bahasa yang pelik. Agaknya macam tu lah kan. Sambil memegang tempat bara kemian mengelilingi perkarangan luar rumahnya. Tiba-tiba Arif seperti sedar bahawa ada yang sedang memerhatikannya. Dia menoleh ke arah di mana Fat berada. Matanya merah merenung tajam. Arif mula hampiri dinding tersebut. Fat apa lagi? Kelam kabut memasuki rumahnya. Cik, minta maaf cik. Alamak, saya tak sengaja. Mari saya bantu cik ya. Fat terlanggar seorang makcik keluar dari salah satu kedai runcit perumahannya. Allahu Akbar. Tak apa nak. Cik pun tak perasan kau tadi. Suara lembut itu Fat kenal sangat. Makcik tu mendongakkan kepalanya yang bertudung labuh kelabu. Ya Allah, budak bertuah ni rupanya. Fat, lama tak nampak kau. Nak pergi kerja ke ni? Cik Ju rupanya. Fat singgah beli rokok. Fat off hari ni. Cik, jom Cik Ju. Fat hantar balik Alah, rumah Cik Ju pun sebelah Fat aja. Tak gerak pun meter minyak Fat ni. Cik Ju adalah mak kepada Arif. Fat mempelawa mak Arif
menaiki keretanya untuk sama-sama pulang ke rumah. Waktu demikianlah Fad mengambil kesempatan untuk jawapan pada soalan-soalan tentang Arif yang berlegar-legar di otaknya. Cik Ju, Fad minta maaf terlebih dahulu ya. Fad nak tanya sikit ni. Kebelakangan ni, Fad selalu je nampak Arif asap-asap rumah, baca ayat yang pelik bahasanya, dan kadang tu Arif macam berbual dengan seseorang. Tapi Fad tak nampak sesiapa pun. Cik Ju menoleh memandang Fad. Wajah berkedut yang ditelan usia emas jelas memberi satu reaksi yang kesal. Cik Ju mulakan perbualan. Fad, entahlah, semenjak perniagaan Arif jatuh muflis, Arif menghadapi tekanan perasaan yang mendalam. Dia seperti sudah bosan dengan kehidupan sehinggalah salah satu kenalannya datang menziarahinya. Ricky berasal dari Thailand. Dikenali Arif semasa urusan import barangan produk kesihatannya ke Thailand. Ricky fasih berbahasa Malaysia. Masa dia datang ke rumah Cik terdengar perbualan mereka. Ricky mengesyorkan Arif untuk menuntut satu ilmu permujaan untuk cepat kaya di Thailand. Dalam beberapa hari kemudian, Arif pun meminta izin Cik untuk ke Thailand. Katanya ada peluang bisnes nak dicubanya. Cik pun izinkanlah dengan iringan doa seorang ibu. Bila dia balik ke Malaysia, semua berubah dengan sekelip mata. Kitab suci Al-Quran dan sejadah semua dikeluarkan dari bilik tidurnya. Ayat perhiasan dinding rumah, ruang tamu digantikan dengan potret seperti barongan yang menyeramkan. Bertaring dan matanya berlolok lah. Mulalah dia mengasap rumah macam Fad nampak tu lah. Cik Ju ada tegur dia dan nasihat, tapi diherdiknya dan disuruhnya jangan masuk campur urusannya. Cik Ju mati akal lah Fad. Hanya mampu berdoa mengadu pada yang maha mengetahui. Cik Ju berhenti. Fad mengangguk tanda mengerti situasi yang dialami keluarga Cik Ju ni. Cik Ju tiada siapa sangka-sangka kecuali tiada siapa-siapa kecuali anak tunggalnya Arif. Suaminya meninggal dunia semasa Arif sekolah rendah lagi. Sekali lagi, Fad meminta maaf. Fad hentikan kereta depan rumah Cik Ju, lalu turun untuk membukakan pintu kereta penumpang. Allahu Akbar. Bismillah. Terima kasih ya Fad, hantar Cik Ju balik. Susahkan kau je Fad. Sambil keluar dari perut kereta Fad, Cik Ju mengucapkan terima kasih padanya. Mana ada menyusahkan. Sebelah je rumah Fad ni. Sekali jalan kot. Fad tersipu malu. Tiba-tiba satu suara garau mencelah perbuatan mereka. Mak dari mana ni? Fad, kau pula ada kat sini? Arif tiba-tiba muncul di depan pagar rumahnya. Mak ke kedai, Rip. Terserempak sifat. Beria sangat hantar mak balik sekali. Tu yang dia kat situ, kat sini sekarang ni. Fad senyum sambil mengulurkan tangan bersalaman dengan Arif. Gerak-gerik Arif seperti tidak suka Fad beramah mesra dengan maknya. Fad pun meminta diri untuk balik ke rumah, dan tanpa berlengah terus masuk ke dalam rumah, menghidupkan api dari pemetik api untuk membakar rokok sejuk jenama Peter Stuyvesant dibelinya tadi. Fad duduk di kerusi meja makannya dan termenung sejenak. Arif, kenapa kau terpesong jauh akibat harta dunia yang setakat pinjaman sementara? Bisik hati Fad yang kesian melihat kawannya berubah begitu sekali. Hidup Arif benar-benar berubah. Secara mendadak kehidupannya menjadi mewah, lebih mewah dari dulu. 2 kereta mewah
dan motosikal berkuasa tinggi telah dibelinya. Mengubah suai sekali lagi rumahnya. Kini tambah ruangan atas, menjadikan rumahnya 2 tingkat. Bisnesnya pun telah tersebar luas seluruh negeri dan juga pasaran luar negara. Arif mempunyai wisma tersendiri di ibu kota. Luar biasa kekayaannya yang tidak dapat ditandingi pengusaha yang lain. Arif mula menjadi bongkak, riak dan lupa asal usulnya sehingga dia bercakap kurang hajar terhadap maknya. "Mak ni tak kenal dek untung. Tak cukup ke duit yang aku bagi kat mak? Kekayaan yang aku ada ni semua Arif yang usaha tau. Mak tahu habiskan duit dan membebel entah apa saja." Masa tu, Fad baru saja membuka pintu keretanya untuk memanaskan enjinnya sebelum pergi kerja. Terlihat Arif sedang memarahi Cik Ju dengan nada kasar. Cik Ju pula sedang menangis terisak-isak. Fad rasa bersalah. Nak ditegur takut dia pula dimarah. Fad pura-pura tidak nampak mereka, lalu start enjin kereta dan teruskan perjalanannya pergi ke tempat kerja. Terlintas di fikirannya, sampai tahap begitu sekali tingkah laku Arif. Setahu Fad, Arif jenis tidak pernah kurang ajar dengan orang tua. Sikap suka menolong dan lemah lembut dengan warga emas di sekitar membuat Arif disenangi ramai. Dipendekkan cerita, Arif didatangi satu penyakit misteri. Dia rebah sewaktu berada di pejabat wismanya. Mulutnya berbuih darah dan badannya menggeletar waktu itu. Pekerja Arif menghantarkan ke hospital untuk rawatan kecemasan. Malangnya, setelah beberapa ujian darah, penyakitnya tidak dapat dikenal pasti oleh doktor pakar. Selepas beberapa hari berada di ward, Arif discharge dan pulang ke rumah dalam keadaan lumpuh. Seluruh anggota badan kecuali kepala, deria lihat, hidu, dengar dan rasa masih lagi berfungsi. Arif hanya terbaring atas katil kayu jati diimport khas dari Indonesia. Fad mendapat tahu berita itu dan Cik Ju yang datang ke rumah Fad petang tu meminta bantuan untuk mengalih anaknya sebab ingin menukar cadar tilamnya yang bau hancing terkena air kencing Arif. Fad tiada apa-apa dapat diungkapkan. Dia hanya menasihatkan Arif supaya kuat dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Fad pun tidak boleh lama sebab masuk kerja shift jam 8 malam. Sebab masuk kerja, Arif berkeadaan seperti itu selama beberapa bulan. Hampir 6 bulan lebih lah, lebih kurang. Sekali lagi, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisnesnya terlingkup. Kereta dan motosikalnya ditarik pihak bank. Wisma ditutup dan dilelong bank. Arif menjalani sesi fisioterapi untuk memulihkan keadaan. Segala kos rawatan dibayar oleh Cik Ju yang ada menyimpan duit bulanan atau perbelanjaan yang diberi Arif waktu mewah dulu. Dia tidak membelanja wang tersebut membabi buta, malah dijimatnya untuk masa-masa memerlukan. Naluri seorang ibu memang selalu tepat. Atas kesungguhan Cik Ju memberi semangat pada anaknya, tidak pernah putus-putus berdoa untuk anaknya dan ada di sisi anaknya sepanjang waktu untuk membuahkan hasil. Arif berjaya pulih dan dapat berjalan seperti biasa. Tetapi dia bukan Arif yang dulu. Pemikiran jadi seperti kekanak-kanakan. Percakapannya bertukar gagap dan persis seperti budak baru belajar bercakap. Dia berada di dunia fantasinya. Cik Ju tidak dapat membuat apa-apa lagi. Ustaz telah dijemput untuk merawat Arif, tetapi bukan sekali menjalani rawatan tersebut, tapi harus teruskan rawatan susulan. Ia memakan masa yang lama. Arif seringkali meracau
meronta-ronta dan kadang-kadang berlari satu rumah seperti ada yang ditakutinya. Mak, tolong Arif, kacau Arif lagi. Mama, tolong. Fat baru saja pulang dari kerja overtime dan jam menunjukkan 1:20 pagi. Terdengar jeritan Arif sejurus dia keluar dari kereta. Jadi Fat pun bergegas ke rumah Arif. Mujur pagarnya tidak berkunci. Fat masuk ke dalam rumah sambil memberi salam dan naik ke aras dua rumah tu. Di hujung anak tangga, kelihatan Arif sedang duduk menyangkung dan menghentak-hentak kakinya sambil menunjuk ke arah tangga yang Fat sedang berdiri. Cik Ju di hadapan Arif cuba menenangkan anaknya tu. Rip, istighfar nak, mak kan ada ni. Fat kawan adik pun ada tu. Kau jangan kacau aku lah. Fat bawa dia keluar dari sini. Di bawah tangga tu. Bulu tengkuk Fat berdiri tegak. Angin sejuk tiba-tiba meniup sayup di belakangnya. Fat pusing ke belakang melihat ke bawah tangga yang baru dinaikinya. Alangkah terkejutnya apabila satu sosok berbentuk seperti barongan. Matanya berlolok, kepala bertanduk, bertaring dan lidah meleleh air liur dan berlilit di badannya, serta kukunya panjang, tajam, sedang berdiri tegak memandang ke arah Fat. Allahu Akbar. Pergi kau dari sini. Jangan kau ganggu keturunan anak Adam ini. Allahu Akbar. Fat membaca ayat-ayat dari surah yang terdapat di kitab suci Al-Quran, lalu menepuk telapak tangannya di salah satu anak tangga di bawah kakinya. Sosok mengerikan itu hilang di dalam sinaran malap lampu ruang tamu rumah itu. Arif dipapah Fat ke dalam biliknya dan diberi sedikit air yang telah dibaca surah dipelajarinya Fat semasa belajar agama di pondok agama terletak di Kedah semasa tamat sekolah tingkatan dulu. Arif tertidur. Cik Ju dinasihati membuka alunan ayat-ayat Ruqyah dan Yasin setiap malam selepas maghrib dan jangan tinggal solat 5 waktu. Gangguan penampakan berkurangan, hanya ada pergerakan dan hanya ada pergerakan perabot dengan sendirinya di ruang tamu maupun di dapur. Arif pula sama saja perangai. Kebudak-budakannya masih tidak berubah, merayau ke sana sini dan berbual bersendirian. Apabila ditanya dengan siapa dibualnya, Arif akan menjawab, kawan Arif, Dek ni, Dek ni lah mak. Ustaz yang merawat Arif pernah bertemu Fat di luar rumah selepas sesi rawatan Arif. Fat menanyakan keadaan Arif. Apa yang Ustaz jelaskan membuatkan Fat merinding bulu roma. Arif telah mengamalkan ilmu tarik duit, iaitu mengadakan satu perjanjian dengan jin untuk dapatkan kekayaan yang melampau. Perjanjian mereka mungkin harus memberi sajian santapan, tidak kiralah dari segi makanan mentah, darah maupun asap. Arif mungkin tidak dapat menunaikan janji setelah didatangi penyakit lumpuh beberapa bulan yang lalu. Jadi, jin suruhan atau khadam yang dibela menuntut haknya atau upahnya. Sekarang, makhluk tersebut berpaut di kaki Arif dan tidak mahu melepaskannya selagi Arif tidak memberi makan atau upah untuknya. Kemana saja Arif pergi, akan dia paut di kaki Arif. Kata Ustaz, wajah makhluk yang berpaut itu amat menakutkan. Deskripsi Ustaz atas bentuk makhluk itu serupa yang Fat nampak di bawah tangga tempoh hari. Rawatan masih dijalankan
Arif tetap merayau di sekitar kawasan kejiranan tanpa hala tuju, bercakap sendirian dan ketawa bersendirian. Fat hanya boleh mendoakan kawannya. Fat juga ringan tulang membantu Mak Arif jika ada yang perlu. Itulah kisah mistik dan menyeramkan yang dikongsikan kenalan akak semasa akak terserempak dengannya di pasaraya kemarin. Kepercayaan atas hal-hal kurafat seperti persembahan ritual, pemujaan dan perkara yang jauh dari ajaran agama Islam telah menarik jiwa Arif yang kosong dan berada dalam kekeliruan, menjadikan jin sebagai khadam meraih kekayaan telah dipilih Arif. Selepas bisnesnya merosot teruk, malangnya kuasa Allah SWT yang telah menduganya dengan penyakit misteri membuatkan Arif tidak dapat meneruskan mengupah atau memberi makan kepada khadamnya, sehingga memakan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia kan? Allahu Rabbi. Sekian, terima kasih. Sekian daripada RS Suzy. Terima kasih Brother Fai. Peace. No.